Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Sihat? Saya harap awak semua sentiasa dalam keadaan sihat, insya-Allah. Pada hari ini Ustaz akan mengajar subjek akhlak darjah 2 dalam bab yang kedua, iaitu adab berpakaian. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما بعد, baiklah, kita mulakan. Adab berpakaian. Adab berpakaian. Dalam Islam ada beberapa adab yang perlu kita ikut. Antaranya iaitu adab berpakaian. Okay. Namun adab berpakaian apa yang dituntut oleh Islam? Baiklah, kita tengok. Iaitu ciri pakaian yang mengikut Islam adalah berpakaian dengan menutup aurat. Berpakaian dengan menutup aurat. Berpakaian dengan menutup aurat adalah nikmat besar yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-hambanya. Sebenarnya pakaian menutup aurat ni adalah nikmat besar, yang mana agama-agama lain, iaitu yang selain beragama Islam, tidak dapat nikmat ni, iaitu berpakaian menutup aurat. Walaupun pada hakikatnya pada mata orang Islam, adab berpakaian dia cukup pada bahagian-bahagian tertentu, tapi pada agama Islam masih belum cukup untuk menutup aurat. Sebab itulah ada beza pakaian orang Islam dengan pakaian orang Islam. Ada perbezaan dia. Dalam Al-Quran, Allah pun telah berfirman berkenaan dengan pakaian yang menutup aurat, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian untuk aurat kamu, dan pakaian perhiasan, dan pakaian yang berupa takwa. Itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka mengenangnya dan bersyukur. Surah Al-A'raf ayat yang ke-26. Dari sini yang kita dapat tahu bahawa Allah telah turunkan, telah kurniakan kita bahan-bahan pakaian, supaya kita dapat menutup aurat, dan pakaian ini pun boleh juga untuk jadikan perhiasan. Dan tetapi pakaian yang lebih baik, yang sebaik pakaian adalah pakaian yang berupa takwa, yang mana pakaian itu boleh kita pakai, kita dapat menambahkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Itu adalah tanda Allah ni rahmat kepada hamba-hambanya, supaya kita ni bersyukur dan mengenang apa yang Allah berikan. Okay. Seterusnya, ciri-ciri pakaian yang mengikut Islam. Ciri-ciri pakaian yang mengikut Islam yang kita pelajari ada 7. Ada 7. Kita tengok.
Okey. Yang pertama, pakaian yang menutup aurat. Yang pertama sekali, ciri pakaian mengikut Islam adalah konsepnya ialah menutup aurat. Sebagai contoh, pakaiannya kalau bagi perempuan, dia memakai tudung yang menutup dada. Dan pakaiannya longgar. Maksudnya tidak mengikat bentuk badan. Dan menutup dengan kecuali tapak tangan. Tapak tangan dan muka. Menutup aurat ni adalah beza dengan istilah membungkus aurat. Kalau kita nak bezakan menutup aurat dengan membungkus aurat ni, bungkus aurat ni dia pakai yang panjang, contohnya pakai satu baju dengan lengan panjang, tapi lengan panjang dia mengikut bentuk tubuh badan. Maka itu istilahnya membungkus aurat. Dia masih tidak mendapati ciri pakaian Islam. Yang mendapati ciri pakaian Islam adalah menutup aurat. Tutup. Sedangkan kalau nak dibandingkan perempuan yang memakai lengan panjang tapi untuk ikut bentuk badan, nak dibandingkan dengan orang yang pakai kotak, tutup badan dengan kotak, itu adalah lebih mengikut syariat Islam. Maksudnya dia tu menutup aurat, bukan membungkus aurat. Okey, yang kedua, pakaian bersih dan kemas. Pakaian tu bersih dan kemas. Ini pun adalah salah satu pakaian yang mengikut Islam. Sebab pakaian bersih dan kemas ni menunjukkan diri kita ni adalah agama Islam mementingkan kebersihan dan kekemasan. Jadinya kita ni elakkanlah pakai baju yang kotor. Kalau kita ada baju bersih, pakai baju bersih. Okay, baiklah. Yang ketiga, pakaian yang longgar dan selesa. Sebagai contoh, macam pakaian jubah ni, dia longgar dan selesa. Supaya apa? Supaya kalau kita pakai pakaian longgar ni tidak terlalu ketat, supaya mudah kita untuk bergerak. Dan badan kita akan rasa selesa lah sebab longgar. Mungkinan kalau kita pakai yang agak ketat, kita akan rasa panas dan susah untuk bergerak. Yang keempat ialah sederhana dan tidak bermegah-megah. Pakaian bersederhana, tidak menunjuk berlebihan. Jika seorang tu mampu, mungkin dia latar belakang dia ni mempunyai harta yang banyak dan beli pakaian yang, dan kemampuan dia beli pakaian yang mahal tu bagi dia adalah biasa, itu tak apa, dia bolehkan. Tapi kalau orang tu jenis orang yang bukan kaya tapi dia bersungguh dia nak beli pakaian yang mahal, dengan sebab dia nak menunjuk ke ataupun sebaliknya, maka adalah tidak digalakkan. Maka lebih elok dia memakai pakaian yang sederhana dan tidak bermegah-megah. Kalau yang kelima ialah pakaian lelaki tidak menyerupai perempuan atau sebaliknya. Ini penting. Kalau lelaki mesti memakai pakaian lelaki, atau perempuan mesti memakai pakaian perempuan. Tidak boleh lelaki memakai pakaian perempuan, ataupun perempuan memakai pakaian lelaki. Kalau ikutkan dalam gambar ni, ini pakaian jubah ni asalnya. Jubah ni boleh lelaki perempuan. Tapi kalau jubah yang dibuat tu konsep dia macam perempuan, ada pasang hiasan-hiasan, yang mana kalau kita tengok ini macam baju perempuan je, tapi yang pakainya lelaki, itu dah melanggar ciri pakaian yang mengikut Islam. Yang keenam pula ialah pakaian daripada jenis kain yang tidak menampakkan bentuk tubuh dan warna kulit. Contohnya, pakaian tu memang dah tak aurat, tapi mungkin pakaian tu sifat dia lembut, dia mengikut kita punya bentuk badan kita, maka pakaian tu tidak mendapati
ciri pakaian yang mengikut Islam. Ataupun pakaian tu nipis, jarang. Boleh nampak kan warna kulit, seperti dalam gambar ni. Nampak kaki dia. Dia dah pakai pakaian yang labuh ni, tapi pakaian nipis, nampak warna kaki dia. Maka dia dah maka dia dah terkeluar daripada ciri-ciri pakaian yang mengikut Islam. Okey. Yang ketujuh ialah dilarang lelaki memakai pakaian dari sutera. Lelaki tak boleh memakai sutera. Sutera ni hanya untuk perempuan saja. Cuba kita fikirkan, kenapa lelaki tak boleh pakai sutera? Sebenarnya Islam ni mementingkan konsep pakaian. Sebagai contoh, sutera. Sutera ni bersifatnya adalah lembut, halus. Jadinya sifat lembut ni disesuai kita nak gambarkan kepada perempuan. Dia tidak sesuai digambarkan kepada lelaki. Sebab sifat lelaki ni adalah gagah, kuat. Dia bukan seorang yang lembut. Maka pakai sutera ni tidak sesuai bagi lelaki. Maka lelaki dilarang untuk memakai pakaian yang diperbuat daripada sutera. Yang seterusnya, tentang sutera. Untuk pengetahuan awak, sutera ni ialah satu benda yang berasal dari gentian protein semula jadi daripada ulat sutera. Sutera ni datangnya sebenarnya asalnya daripada ulat sutera yang diproses menjadi benang untuk menghasilkan kain. Kita tengok ini adalah ulat sutera. Dia hidup di pokok pokok di lebih tepatnya di kawasan daun. Daun ni kebiasaannya dia bukan sebarang daun dia daun mulberry, pokok mulberry. Dia buat dan rupa dia macam ni lah. Benang dia kat luar ni, kepompong dia. Ulat ni membuat kepompong, yang mana kepompong ni daripada gentian protein. Inilah dia sutera. Maka prosesnya jadilah kain sutera. Kalau kita tengok daripada secara peringkat dia, dia berasal dari pokok yang tadilah yang ada ulat sutera tu, kepompong ulat sutera tu dia ambil dipintal jadi benang. Okey. Lalu dia tenun, dia gambar muka jadi kain. Lepas tu dijadikan digunting jadi pola baju. Maka dijahit jadilah pakaian sutera. Okey, baiklah. Itu saja kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung masa akan datang dengan topik pelajaran yang seterusnya dalam bab akhlak. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.